Previously, In part 1, we have learned the steps on how to describe the type of hybridization of a molecule. We have 5 steps. Step 1, you need to draw the Lewis structure. Step 2, write the ground state for valence electron of central atom. Step 3, write the excited state. Step 4, write the hybridized state. And step 5, draw the hybrid orbitals and state the type of hybridization, bond angle, electron arrangement, and molecular geometry. Assalamualaikum and hi everyone. We meet again in siri Pensyarah Kimia Awam. I'm Miss Ashikin, and in this video, Together with Madam Natasha, we are going to look at examples on sp3d, sp3d2, and examples with pi bond. Let's check them out. Okey, baiklah, seterusnya kita tengok kepada contoh yang example yang keempat, iaitu SF6. So, okey, step yang pertama iaitu kita kena tentukan dulu dia punya Lewis structure ya. Okey, Lewis structure bagi SF6. Okey, this one adalah Lewis structure yang the most possible Lewis structure bagi SF6, iaitu sulfur di center, dan fluorine terminal. Okey, then dekat sini sebelum kita proceed dengan dia punya hybridization process, kita cuba dulu untuk predict dulu dia punya types of hybridization. Okey, so dekat sini yang you nampak adalah di mana satu center atom dengan dekat sini ada 6 sigma bond. Okey, so 6 sigma bond. Okey, so 6 sigma bond ni merujuk kepada dia mesti ada 6 single orbital. Okay, then dia punya types of hybrid dia iaitu, okay, types of hybrid kita tengok berapa dia punya electron pair lah dekat sini. So kita ada 6 sigma bond, so ada 6. So merujuk, kalau 6 bermaksud 1 s orbital, p ada 3, dan 2 lagi iaitu D, 2 lagi iaitu D. So sp3d. So 3, 4, 5 dan 6. Okay, so ini dia punya types of hybrid. Okay, next kita sambung dengan dia punya step yang terusnya, iaitu ground state. So ground state, kita kena tengok dia punya valence electron untuk center lah. So ground state ni merujuk kepada ground state untuk sulfur. Okay, sebab ini adalah center kita. So center kita di mana sulfur iaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 valence electron. So valence electron ini berada pada 3s2 dan 3p4. Okey, so yang 3s dengan 3p ni mesti betul. Tak boleh tertukar dengan dia punya energy level lain. Okey, so 3s2 dan 3p4. So dekat sini kita kena observe dulu. So di mana kalau you nampak dekat ground state ni, di mana terdapat 2 yang fully orbital dan 2 lagi ni adalah single orbital. So di mana yang kita predict yang first tadi, kita nak mesti ada 6 single orbital. So untuk dapatkan 6 yang single orbital, so bermaksud kedua-dua ni yang fully ni kita mesti assign dia to the next orbital. So next orbital itu merujuk kepada lepas sp lagi satu adalah d lah. Okay, so kedua-dua sekali ya. Okay, so untuk excited state dia bagi sulfur iaitu, so bila kedua-duanya, okay, so dua dia ni kena excitekan dia kepada d orbital. So nanti you akan dapat excited state dia iaitu 3s, 3p dan 3d. So setiap satu tu dah dapat single orbital. So now kita dah ada 6 single orbital. So sama dengan yang kita predict tadi. Okay, dah dapat 6 single orbital, kemudian kita proceed lah dengan dia punya next proses, iaitu step yang keempat, iaitu dia punya hybrid state. So hybrid state ni merujuk kepada mixing orbital. So mixing orbital bermaksud kita mixkan orbital, kita just rapatkan dia. So nak rapatkan dia iaitu di mana you rapatkan je sp dengan d ini. So rapatkan dia, so dapatlah sp3 d2, sama macam yang kita predict tadi.
Okay, jadi kita nak tentukan dia punya orbital overlapping. So orbital overlapping ni sebelum tu kita kena dah tentukan tadi, iaitu types of hybridization, iaitu sp3d2. So untuk sp3d2, dia punya shape dia iaitu octahedral. Okay, so ini adalah overlapping bagi sp3d2. Okay, iaitu overlapping sp3d2 iaitu octahedral lah. Okay, so now octahedral, center atom dia iaitu sulfur S. So kita kena draw S kat tengah. Okay, so now kita nak tunjuk dia punya overlapping dengan 6 lagi fluorine atom. So fluorine atom, di mana shape bagi fluorine iaitu dumbbell. Kenapa dumbbell? Sebab fluorine dia punya end of the valence electron dia dekat 2p. So kalau 2p, p iaitu dumbbell. Okay, so dumbbell kita buat untuk setiap satu ni ya, setiap satu kelopak ni. Okay, kita akan overlap dengan 6 of fluorine atom. Okay, so ini yang pertama. Okay, so di mana fluorine tadi kita tengok tadi kita dah tengok dia punya hybridization state untuk sulfur, iaitu ada 6 yang single orbital, right? Okay, 6 single orbital. So 6 itu dia akan overlap dengan 6 lagi fluorine atom. So inilah dia punya overlapping tu. Okay, so fluorine satu, ini untuk sulfur yang tadi tu satu. Okay, so now dia akan overlap dengan satu fluorine electron. Okay, so kat sini sudah overlap. So dapatlah satu sigma bond. Dengan siapa? Dengan fluorine atom F2p. Okay, so now kita akan repeat benda yang sama untuk ke-6. Okay. Satu lagi, last one ya. Okay. Sigma bond 2p fluorine atom. Okey, kita dah ada dia punya, dah secara tunjuk dia punya overlapping dengan 6 fluorine atom. Okey, so untuk lengkapkan dia punya orbital overlapping, sebab kita dah tunjuk sigma bond, label untuk center, terminal, jangan lupa untuk kita tulis dia punya types of hybrid untuk setiap satu kelopak bagi sulfur. Okey, so kita tulis. Tadi kita dah decide, right, untuk sulfur iaitu sp3d2, right? Okay, so setiap satu ni mesti tulis. Okay. Okay, seterusnya iaitu kita kena nyatakanlah dia punya, dalam untuk describe tu kita kena nyatakan dia punya types of hybridization, dia punya hybrid orbital arrangement, molecular geometry, termasuk dengan dia punya bond angle. So types of hybridization tadi iaitu sp3d2. Okay, kemudian dia punya hybrid orbital arrangement merujuk kepada electron arrangement dia lah, iaitu dia adalah octahedral. Okay, kemudian molecular geometry dia pun sama sebab kat sini tak ada lone pair. Okay, so tulis octahedral. Dan bond angle bagi octahedral iaitu 90. Okay, contoh seterusnya iaitu ICl-. Sekarang ni kita tengok contoh yang ada negative charge pula. Okay, step pertama macam biasa, lukis dulu Lewis structure dia bagi ICl2-. So this one adalah the most plausible Lewis structure bagi ICl2-. So step seterusnya kita kena tentukan dulu dia punya types of hybrid sebab untuk mudahkan kita punya proses. Okay, types of hybrid kita tengok dulu dekat center je ya. Okay, center dia ada berapa? Ada 3 lone pair. Dan dia ada 2 sigma bond. Okay, so total kat sini dia ada berapa? Ada 5 electron pair. So kalau 5 electron pair, dia punya types of hybrid iaitu sp3 and 1d, sp3d. Okay, so now kita dah tentukan dia punya types of hybrid. Kita proceed lah dengan dia punya hybridization process untuk yang pertama, iaitu ground state bagi
iodine. So iodine kat sini kita kena berhati-hati ya, di mana kalau untuk molekul ini iaitu ICl2- dia ada negative charge. So kalau negative charge kita kena kira dulu dia punya polymer charge. So macam mana kita dah belajarkan sebelum ni. So tengok balik dia punya video untuk kira polymer charge. Okey, so sekarang ni saya tunjuk polymer charge bagi untuk klorin dengan iodine. So dah kira ini iodine kosong, klorin kosong. So iodine iaitu negatif 1. So iodine ni negatif 1. Jadi dia punya ground state dia mesti tulis mesti tulis I-. Mesti tulis I-. So kalau dia punya neutral atom dia pun, kalau neutral atom valence bagi iodine atom iaitu 7 valence, right? Jadi kalau I- dia akan jadi 8 lah valence dia. Okay, so masukkan dalam dia punya valence dia 5s2 5p6 termasuk satu yang dia accept tadi ni. Okay, so sekarang ni kita observe dekat sini. So di mana kalau you nampak dekat 5s dengan 5p ni, kedua-dua ni merujuk, kalau kita nampak dia punya orbital dia adalah fully orbital. Okay, kalau fully orbital bermaksud susah untuk kita overlap, right? So untuk overlapping dia mesti ada single orbital. So tadi kita dah tunjuk, kita dah predict di mana mesti ada 3 lone pair. Okay, 3 lone pair tu merujuk kepada mesti ada 3 yang fully orbital macam ni. Kemudian mesti ada 2 sigma bond. Sigma bond merujuk kepada mesti ada 2 single orbital. So mesti dapat macam ni, sp3d. So mesti dapat macam ni. Kita predict dulu. Okay, so now tengok dekat sini ground state dia. Okay, ground state sini tak ada kan yang single orbital. So kita kena excitekan dia. So excite yang mana? Excite yang ujung lah. Kita excite ke mana? Kepada 5D. Pada 5D. Okay, so at the excited state bagi I-. Okay, so nampak sini. So satu yang tadi tu kita dah excite kepada 5D. Okay, so now check dekat sini, observe balik. Okay, 5s ada single. Sekarang ni cuba tengok, ada 1, ada 2, ada 3. 3 yang fully orbital kat sini, fully electron. Okay, yang pair event, kemudian yang unpair ada 2. So tengok balik yang kita dah predict tadi. So mesti ada 3 yang fully orbital, 2 lagi yang single. Okay, so now ngam, right? Okay, so kita proceed lah dengan dia punya next step, iaitu hybridize state untuk I-. So hybrid state sama macam tadi, kita just hybrid the orbital. So kita mixkan sahaja. Okay, so sambungkan sahaja. So dia akan jadi sp3d dengan ada 3 lone pair dengan 2 sigma bond. Okay, seterusnya kita belajar pula untuk dia drawing orbital overlapping. Okay, tada, ini dia punya shape untuk sp3d. Okay, untuk sp3d dia punya orbital overlapping, dia punya shape dia iaitu trigonal bipyramidal. So kita nak tunjuk dia punya overlapping dengan Cl2. Okay, so center tadi iaitu iodine, right? So iodine iaitu I-, jangan lupa mesti letak I-. Okay, so tadi kita dah tengok dia mesti ada 3 lone pair dengan 2 sigma bond. So 3 lone pair tu kita nak tunjuk dia punya nanti shape dia untuk molecular geometry dia iaitu linear, right? Okay, so kalau linear, dia punya lone pair dia tu mesti ada dekat tengah ni lah, 1, 2, 3 yang 120 degree tu. So yang 2 ni merujuk kepada sigma bond dengan klorin. Okay, klorin dia punya shape iaitu dumbbell sebab dia punya valence elektron dia iaitu hujung dia iaitu 3p, right? So kalau 3p, p is dumbbell. So dumbbell untuk klorin. So klorin letaklah dia punya overlapping tadi. Okay, so show the overlapping. Okay, end to end. Okay, untuk sigma bond. Okay, dengan siapa? Dengan klorin at 3p. Okay, then next, seterusnya satu lagi. Okay, so ini yang bahagian untuk yang sigma bond. Kemudian seterusnya kita proceed pula dengan lone pair. So yang 3 ni jangan biar kosong, kena label untuk lone pair. Label lone pair. Okay, so next jangan lupa
dengan dia punya types of hybrid untuk setiap satu dia punya kelopak tu. So tadi kita tahu dia punya overlapping dia iaitu dia punya hybrid dia iaitu sp3d. Okay, letak setiap satu ni sp3d. Okay, ini dia punya orbital overlapping. Kemudian seterusnya kita pergi kepada step yang seterusnya iaitu kita kena tentukan lah. Kita kena tulis setiap satu ni dia punya molecular geometry, bond angle. Okay, types of hybridization jadi iaitu I minus sp3d. Okay, dan hybrid orbital arrangement ini merujuk kepada dia punya basic shape dia. So basic shape bagi sp3d ini iaitu 5 electron pair, iaitu trigonal bipyramidal. Okay, kemudian molecular geometry. Molecular geometry ni kita kena tengok lah dia punya shape dia yang the real shape, iaitu bila ada 3 lone pair dekat tengah tu, so nampak right, iaitu linear. Then bond angle bagi linear, so tentulah 160. Okay, kita pergi kepada contoh yang terakhir iaitu C2H4. Okay, C2H4. First macam biasa, lukis dulu dia punya the most possible Lewis structure. So here is the most possible. Okay, so make sure nanti kalau tak ingat, belajar balik apa yang you dah belajar untuk step untuk draw the correct ataupun the most possible Lewis structure. Okay, so ada 2 carbon with 4 hydrogen. So ada satu nampak ni, ada sigma yang single tu sigma, dan ada pi bond dekat sini. Okay, so pi bond. Okay, so now since dua ni adalah carbon yang identical, sama, jadi you tak perlu buat dua-dua lah untuk proses. Kita buat sekali saja sebab dia identical. Okay, so now kita buat dulu, kita predict ya. Macam biasa, sebelum kita proceed dengan dia punya proses, kita predict dulu dia punya types of hybrid. Okay, so kita tengok untuk carbon A je lah sebab dia identical. Okay, carbon A ni dia ada berapa? Carbon A dia ada 3 sigma bond dengan dia ada 1 pi bond. Okay, so kalau 3 sigma bond bermaksud dia mesti ada 3 single orbital. Then kalau pi bond pun sama. Okay, cuma beza dia cuma overlapping side to side ataupun sideway. So dia mesti ada 1 single orbital. So nanti mesti dapat macam ni ya. Okay, so now dia punya types of hybrid. Okay, untuk types of hybrid, ingat types of hybrid yang terlibat cuma lone pair and sigma bond sahaja, tak termasuk dengan pi bond. Okay, so sigma dia kita tahu tadi dia ada 3, right? So 3 ni, okay, 3 sigma bond. So dia merujuk kalau 3 electron pair, jadi dia adalah sp2, sp2. Okay, so now kita dah tentukan dia punya types of hybrid dengan kita nak tentukan dia punya berapa yang single, berapa sigma, berapa pi. Kemudian step kita tengoklah dia punya proses dia. Okay, proses yang seterusnya iaitu ground state untuk carbon. Okay, ground state untuk carbon. So since dia identical, kita buat sekali sahaja ya. Okay, so carbon dia punya valence dia iaitu 4 valence electron. So add 2s2 and 2p2. Okay, so now observe dekat ground state dulu. So ground state dekat sini kalau yang 4, okay, 2s2, 2p2. So di sini ada 2 saja single orbital. So tadi kita dah decide mesti ada berapa? Mesti ada 4. Mesti ada 4 single orbital. So untuk dapat 4 single orbital bermaksud dekat 2s ni you kena assign dia to the 2p orbital. Okay, supaya kita dapat 4 single orbital. Okay, so mean kita kena assign dia. So untuk assign, next step, okay, excited state untuk carbon. Okay, tadi ni yang fill ni yang okay, you akan assign ke sini. Okay, so dah dapat lah 2s and 2p. So now kita dah ada 4 single orbital. So sama dengan yang kita aim tadi. Okay, so dah dapat dia punya 4 single orbital, kita proceed untuk next iaitu hybrid state. So hybrid state sama macam tadi iaitu mixing of orbital. Okay, mixkan dia, so you just rapatkan dia sahaja. Okay, so dapat kat sini. Okay,
So di sini ingat types of hybrid yang terlibat cuma sigma bond dan lone pair sahaja. So tak termasuk pi bond. Okey, so bermaksud ini adalah sigma. So yang satu lagi ni merujuk kepada pi bond. So pi bond adalah unhybridized orbital. So ini adalah sp2. So sama dengan apa yang kita predict tadi. sp2 means ada 3 sigma bond dan satu lagi single orbital merujuk kepada 1 pi bond. Okey, contoh yang terakhir C2H4, kita tengok dia punya orbital overlapping untuk drawing. Okey. Wow, look at this. Okey. So tengok kita ada dua carbon, right? C2H4. So ini satu carbon, yang pertama yang A, ini yang B. Okey. So dia identical, jadi bermaksud samalah dia punya molecular geometry iaitu trigonal planar. Okey, so kita tunjuk dulu dia punya overlapping end to end antara both carbon. Okey. Dua carbon ni overlap di sini. End to end. Saya touch up sikit. Okey, ini overlapping end to end between two carbon. Ini carbon yang pertama. Ini carbon yang kedua. A dengan B. Okey. So, dia punya overlapping je ni akan hasilkan, okey, overlapping end to end terdapatlah 1 sigma bond antara carbon. Okey, then next lagi kita ada 4 hydrogen atom. So hydrogen atom tu dia akan overlap dengan both dua ni. Okey, so hydrogen shape apa? Okey, hydrogen itu spherical, spherical hydrogen. So kita overlap dengan both. Okey, tunjuk dia punya overlapping end to end. So dapat 1 sigma bond dengan hydrogen atom and valence dia iaitu 1s. Okey, so kita repeat benda yang sama untuk keempat-empat ni. Okey. Okey, then next the last overlapping. Ni overlapping terakhir dengan hydrogen. Okey, overlap dapat 1 sigma bond dengan hydrogen atom at 1s. Okey, so ini dia punya overlapping. Kita dah tunjuk dia punya sigma bond satu dengan dua carbon, okey, antara carbon dengan carbon, dan next 4 lagi sigma bond dengan 4 hydrogen atom. So then last, jangan lupa untuk kita tulis dia punya types of hybrid untuk setiap satu kelopak tu. Okey, so types of hybrid bagi carbon tadi iaitu sp2. Okey, so kita tulis sp2. Okey, so habis untuk part bagi hybrid iaitu sigma bond. Okey, part yang terakhir iaitu kita nak draw overlapping side to side iaitu pi bond. Okey, pi bond antara dua carbon ni ya. Okey, so side to side saya draw macam ni. Okey, yang tadi pada sana. Okey, so since tadi kita tahu pi bond juga dia mesti ada single orbital, right? Untuk dia overlap, so kita akan letak ini satu single. So dan nanti dia akan overlap side to side. Okay, ini overlapping that side to side. So nak label dia, di mana satu pasang ni akan hasilkan satu saja pi bond. Tak boleh tulis dua-dua, itulah satu kesilapan lah. Kalau ada dua, baru kita akan lukis lagi satu pasang yang lain. Kemudian jangan lupa label untuk orbital bagi pi bond kat sini iaitu 2p. Ini pun sama 2p. Okey, dan next proses seterusnya kita kena jawab ni lah, iaitu types of hybrid. Okey, tengok balik yang tadi types of hybrid kita iaitu sp2 bagi carbon, then hybrid orbital arrangement iaitu trigonal planar. Okay, then molecular geometry dia pun sama. Okay, untuk center atom iaitu trigonal planar. Dan bond angle bagi trigonal planar iaitu 120 degree. Okay, itu sahaja. Don't forget to subscribe, like and share the video. Thank you.